Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 500 peserta bersaing dalam kejohanan e-sukan Brunei 2020 melibatkan 4 permainan iaitu Dota 2, Tekken 7, Mobile Legends dan PUBG Mobile. Hadiah terkumpul yang ditawarkan RM15,000 bagi kesemua 4 permainan tersebut. Pelancaran kejohanan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, serta Sheikh Haji Abbas Sheikh Muhammad, Pengerusi Infocom Federation Brunei IFB. Sebagai salah satu dari aktiviti Brunei December Festival, kejohanan 3 hari itu bertujuan untuk memastikan atlet e-sukan tempatan dilengkapi dengan kemahiran untuk bertanding sama ada di peringkat serantau atau global. Melalui kejohanan seumpamanya diharap dapat mendorong lebih banyak belia bersaing dalam permainan tersebut dan bertanding dalam arena antarabangsa. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan IFB. Pelbagai aktiviti menarik dan jualan dirakan sempena Beach Carnival yang dirakan selama 3 hari di Pantai Seri Kenangan, daerah Tutong. Acara diadakan buat kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini sebagai menyokong Brunei December Festival 2020. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beach Carnival iaitu karnival pantai dikendalikan oleh Transformer Event dengan sokongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, antara lain bertujuan bagi mempromosikan Pantai Seri Kenangan dan daerah Tutong sebagai salah satu tempat peranginan dan pelancongan yang berpotensi sebagai destinasi tarikan bagi kunjungan orang ramai di negara ini. Tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan kemarin dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 233 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 673 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 10,043 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 194 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 82,233 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Menurut catatan Pusat Dakwah Islamiah, seramai 404 orang memeluk agama Islam di seluruh negara dari bulan Januari hingga pertengahan bulan Disember tahun ini. Bilangan itu bertambah lagi dengan Majlis Pengislaman 2 orang warga negara Filipina. Dolores Marcos Mercado berusia 46 tahun dikenali sebagai Keisha Marcos binti Abdullah. Sementara Jel Lord Rodavites Junse berusia 31 tahun kini dikenali sebagai Muhammad Ja'ad Jamil Junse bin Abdullah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. I will convert here in Brunei Islam because my family also have support about that. And no other people to force me, and my family also so happy about convert Islam.
I want convert the Islam because the sambayang very disciplined. That's why I want the sambayang. My family also support me, mga anak. Semulia-mulia manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah orang yang lebih takwanya, bukannya lebih pangkatnya, keturunannya ataupun bangsa. Ini kerana sehebat manapun seseorang itu, sama ada dari segi pangkat, keturunan ataupun dari segi paras rupanya, namun ia bukanlah menjadi penilai utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan hati yang ikhlas dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Islam adalah agama rahmat yang merentasi batas keturunan, warna kulit, bangsa maupun kedudukan. Khutbah Jumaat kemarin yang bertajuk Menyantuni Orang Kelainan Upaya membuktikan bahawa agama Islam tidak pernah membezakan antara kaya dengan miskin dan tidak pernah menyisihkan umatnya yang dilahirkan sempurna atau yang dilahirkan dengan kelainan upaya. Golongan orang kelainan upaya adalah sebahagian daripada masyarakat kita. Sebagaimana mereka merupakan ujian dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kedua orang tua, penjaga dan keluarga mereka, maka mereka juga adalah ujian dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ini kerana dengan adanya orang yang buta, kita menghargai nikmat melihat. Dengan adanya orang yang pekak, kita mensyukuri nikmat mendengar. Dengan adanya orang yang bisu, maka kita lebih menghargai nilai nikmat berbicara. Dalam hal ini, kita selaku masyarakat prihatin dan penyayang hendaklah sedar dan ingat bahawa kehadiran mereka, iaitu golongan OKU di dunia yang fana ini, bukanlah untuk dihina dan dicerca. Akan tetapi golongan ini hendaklah dipahami, dibantu dan dibimbing supaya mereka berasa dikasihi, dihargai dan tidak merasa disisihkan oleh masyarakat, agar mereka dapat menjalani dan meneruskan kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih sejahtera. Buku Rangka Kerja Kebangsaan bagi Perlindungan Kanak-kanak atau National Framework on Child Protection NFCP yang baru dilancarkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan adalah garis panduan yang dihasrat dapat memajukan ekosistem perlindungan kanak-kanak yang sedia ada bagi tempoh 4 tahun akan datang. Penerbitan buku tersebut adalah bagi menyokong Wawasan Brunei 2035 serta Pelan Tindakan Kebajikan Kanak-kanak serta Konvensyen PBB mengenai hak asasi kanak-kanak. Buku tersebut menumpukan kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. Strateginya adalah bagi menangani keutamaan negara ke atas perlindungan kanak-kanak menerusi pendekatan whole of nation dan whole of government, termasuk aspek-aspek dasar undang-undang dan etika serta koordinasi antara agensi. Buku rangka kerja tersebut juga mengongsikan terdapat 70.4% golongan muda yang berusia 14 tahun dan penduduk muda dari 459,500 orang di negara ini tahun lalu. NFCP juga menetapkan hala 7 negara untuk menumpukan ke atas pelaburan bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak dan golongan muda di bawah umur 18 tahun. Selain itu, buku tersebut mengongsikan antara strateginya bagi menubuhkan satu pusat pangkalan data dalam meningkatkan kapasiti dan keupayaannya dalam menjadi barisan hadapan perlindungan kanak-kanak. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bersama-sama dengan rakan-rakan strategiknya akan terus membela kebajikan dan perkembangan kanak-kanak dan pada masa yang sama memastikan setiap kanak-kanak hidup dalam persekitaran yang sihat agar mereka dapat mencapai potensi sepenuhnya dan tiada kanak-kanak yang akan ketinggalan.